الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى أصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam, hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijalankan daripada Al-Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestin, yang kami telah berkati di kelilingnya, dan kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat tanda-tanda ketuhanan kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit, memberi makna yang sangat besar. Ditemukan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam di Baitul Maqdis. Dari situ dibawa ke langit sehingga Sidratul Muntaha. Baitul Maqdis menjadi perhentian di antara bumi dan bumi, di antara langit dan langit, di antara bumi dan langit, menemukan langit dan bumi, dunia dan akhirat, menemukan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk ditunjukkan kebesaran Allah
ketika Muhammad SAW diutus menjadi Rasul kepada seluruh dunia. Bagaimana Rasul yang diutuskan ke seluruh dunia telah mendapat tentangan di Makkahul Mukarramah oleh keluarga sendiri kalangan bangsa Arab yang sangat keras dan zalim. Bagaimana bumi yang kering, yang tidak ada harta, boleh membina kekuatan untuk membawa ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Bagaimana Islam hendak disampaikan kerana dikepung oleh kuasa-kuasa besar dunia, Parsi, Rom, China, India, Mesir dan lain-lain lagi, di samping kabilah-kabilah Arab yang ganas. Bagaimana Islam hendak disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya pada malam Isra dan Mi'raj untuk menyatakan ke seluruh dunia bahawa semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia yang menentang Islam, semua raja-raja dan pemimpin dunia yang menentang Islam, semua yang mengumpulkan kekuatan untuk menentang Islam di dunia ini adalah habuk yang halus di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada bandingan dan tiada tandingan. Islam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad SAW dilantik oleh Allah menjadi Rasul ke seluruh pelosok dunia. Kita menyaksikan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhum firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Dan tiadalah Muhammad itu malaikat dia seorang Rasul, sebagaimana Rasul yang lebih dahulu daripadanya. Adakah sekiranya Muhammad mati kerana tua, kerana sakit, atau Muhammad dibunuh di medan peperangan, maka tumit kamu berpusing, kamu berpaling tadah daripada Islam, melawan Islam? Barang siapa yang berpaling tadah daripada Islam, melawan Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat sedikit pun kerana Islam daripada Allah, dan Allah memberi balasan yang tidak terhingga kepada orang-orang yang bersyukur di atas nikmatnya. Nikmat terbesar ialah nikmat Islam. Baitul Maqdis yang ditakluk oleh Rom, Bizantin, kuasa besar dunia, dijatuhkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baitul Maqdis, bumi anbiya, bumi nabi-nabi, kiblat yang pertama yang diasaskan oleh Ibrahim alaihissalam di samping Makkahul Mukarramah, tempat berdirinya Kaabah. Baitul Maqdis yang dirampas oleh Rom Timur, Kristian yang menyeleweng dikalahkan oleh Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melawat Baitul Maqdis, disampaikan ucapannya yang terkenal kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang Islam yang hadir. Antara lain menegaskan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma nabtaghi al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari yang lain daripada Islam,
Nascaya kita menerima penghinaan daripada Allah. Sejarah membuktikan Baitul Maqdis ditakluk sekali lagi oleh tentera salib Kristian, menguasai Baitul Maqdis, membunuh penduduk-penduduknya yang Islam, bergelempangan mayat, mengalir darah yang banyak. Apabila orang-orang Islam leka meninggalkan ajaran Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan Islam tidak boleh dikalahkan walaupun Baitul Maqdis ditawan oleh musuh. Allah menjanjikan Islam tidak boleh dikalahkan. Allah melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi dari bangsa Kurdis, memimpin orang-orang Islam di zaman itu, membebaskan Baitul Maqdis yang ditakluk selama 100 tahun oleh tentera salib Kristian. Baitul Maqdis dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di zaman mutakhir kita menyaksikan Baitul Maqdis ditakluk oleh orang-orang Yahudi sehingga hari ini. Mereka sedang menggali lubang-lubang di keliling Baitul Maqdis, kononnya untuk mencari tabut, peta ataupun peti Nabi Daud alaihi salam, peti hikmat yang memberi kuasa untuk menakluk dunia. Kejatuhan Baitul Maqdis dan Palestin seluruhnya apabila orang-orang Arab meninggalkan Islam. Tahun 48 Baitul Maqdis ditawan. Tahun 48 Palestin ditawan oleh Yahudi. Tahun 67 Baitul Maqdis ditawan oleh Yahudi. Sehingga hari ini sepatutnya orang Islam sedar dan insaf mengapa jatuhnya Baitul Maqdis. Seperti dahulu juga kerana mereka meninggalkan Islam. Bila Islam ditinggalkan, Baitul Maqdis jatuh ke tangan musuh-musuhnya. Namun Nabi SAW menjanjikan dalam satu hadis yang akan berlaku di akhir zaman, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi qa'imin wa zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada satu kumpulan di kalangan aku yang bangun menzahirkan diri, menyatakan perjuangannya. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang menentang mereka dan orang-orang yang mengecewakan mereka. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknabi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Di mana penduduk Baitul Maqdis dan sekitarnya di akhir zaman akan bangkit mempertahankan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun, termasuk orang-orang yang mengecewakan mereka. Menunjukkan di akhir zaman adanya orang-orang yang mengecewakan umat Islam. Kita menyaksikan pada hari ini benarnya sabda Nabi SAW. Negara-negara Arab yang kaya raya di keliling Palestin mengecewakan Palestin. Mereka sedang berperang sesama sendiri untuk menegakkan kedudukan masing-masing, menjaga kekayaan masing-masing, bersekongkol dengan musuh-musuh Islam daripada timur dan barat. Mereka membiarkan rakyat Baitul Maqdis yang dibunuh hari-hari, dan mereka yang dibunuh hari-hari di Baitul Maqdis ini tidak menyerah kalah sehingga hari ini. Walaupun tidak banyak sumbangan yang diberi, tidak banyak senjata yang disumbangkan, mereka tidak menyerah kalah. Ada orang-orang Islam yang pergi menjadi pelancong saja untuk jadi pemerhati.
bukan untuk membantu mereka menjadi pelancong, mengecewakan mereka. Orang-orang Islam mengecewakan mereka yang datang melawat jadi pelancong, yang memerintah menuntun, tidak membantu rakyat Palestin. Mereka mengecewakan rakyat Palestin. Namun percayalah, kebesaran Isra dan Mi'raj menunjukkan bahawa semua kuasa yang membiarkan Islam itu adalah kecil di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi amaran di dalam Al-Quranul Karim, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu berpaling tidak mahu memberi sumbangan kepada mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam, kamu mengecewakan, tidak menolong mereka, tidak menyokong dan mendukung mereka, Allah akan menukar kaum yang lain daripada kamu. Wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang apa sahaja yang mengaku Islam, kalau kamu berpaling, Allah ganti kaum yang lain yang mempertahankan Islam. Mereka tidak seperti kamu. Itulah janji Allah yang memelihara agamanya. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Ya muwaffiq at-ta'i'in waffiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu nastaghfirullahal 'azim nastaghfirullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap dan mengira diri kita sendiri, kepercayaan kita, perangai kita dan amalan kita, sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan Islam kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Marilah kita menjauhkan diri daripada semua perkara yang bercanggah dengan petunjuk Islam. Kerana perkara yang bercanggah dengan petunjuk Islam itu sesat, menyesatkan,
menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا، اللهم عليك من مكرنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اغفر لنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.